وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta kemurahan dan juga nikmat daripada Allah dapat kita sama-sama berada pada malam ini untuk meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in pada fasal Faslun fi Salatil Jumu'ah. Kita berhenti pada warabi'uha. Muka surat 119 perenggan ke 717. Warabi'uha qira'atu ayatin. Betul? Surat 119 terjemahan bahasa Melayu tu pada perenggan 717 dan keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rabi'uha qira'atu ayatin mufhimatin fi ihdahuma wa fil ula awla wa tusannu ba'da faraghiha qira'atu qaf أو بعضها في كل جمعة للاتباع. Kata pengarang, dan keempatnya membaca ayat yang memberi faham pada satu daripada keduanya, daripada kedua khutbah tadi. Salah satu tu baca ayat, mana-mana khutbah lah. Pada yang pertama terutama, moleknya khutbah pertama, disunatkan selepas selesai khutbah membaca qaf atau sebahagiannya pada setiap Jumaat kerana ittiba'. Qala al-muallif rahimahullah wa rabi'uha qira'atu ayatin mufhimah. Rukun khutbah yang keempat ialah membaca satu ayat. Satu ayat mufhimah yang memberi faham. Setengah kitab-kitab Arab dia buat contoh. Terutamanya kalau kitab lama, kitab yang tabak lama-lama, dia kata la kathumma nazar, la kathumma nazar. Ini tulis dekat-dekat. Ada orang yang cari juga la akthama, jadi la akthama. Sebenarnya nak kata la kathumma nazar, membaca satu ayat yang memberi faham, tidak seperti la ka thumma nazar. Thumma nazar, summa abasa wa basar, summa adbara wa astakbar. Seperti summa nazar tu, satu ayat tu, summa nazar, ayat Quran, tapi dia tak boleh faham. Sebab apa? Apa maksud? Kemudian adalah faham tu, kemudian summa nazar, dia melihat. Lihat apa? Jadi ayat tak sempurna lagi. Dia nak satu ayat yang boleh faham. Tidak memada satu ayat yang tidak memberi faham, seumpama summa nazar. Seumpama summa nazar. Summa nazar, hak tu tidak memberi faham. Jadi mana-mana ayat qul huwallahu ahad, boleh tak beri faham? Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu Tuhan yang Esa. Tak mesti panjang, tak mesti panjang, cuma mesti beri faham, mesti memberi faham. Okey. Kemudian dia katanya ayatin mufhimatin, ayat yang memberi faham. Yang memberi faham sama ada dengan wa'dun, janji baik, ataupun memberi takut tentang apa? Tentang peringatan api neraka. Dan seumpamanya lah. Hak lain tak boleh. Ayat mana ayat Quran, ayat yang nasahkan tak boleh. Fi ihdahuma, pada salah satu daripada dua khutbah.
Baca ayat itu syaratnya atau rukunnya baca salah satu khutbah, sama ada khutbah pertama atau khutbah kedua, mesti ada ayat Quran yang dibaca. Nampak? Jadi pada ghalibnya lah, pada ghalibnya tok khatib dia akan bacalah satu ayat. Nampak tak? Akan baca satu ayat. Kadang lebih pada satu ayat. Terutamanya pada istidlal, pada cerita bab dalil ataupun akhir-akhir khutbah dia akan baca. Itu sudah memadai. Wa fil ula ay wa fil khutbatil ula aula. Pada khutbah yang pertama lagi aula. Makna yang paling molek di mana kita nak baca ayat Quran tadi, baca masa khutbah yang pertama. Baca masa khutbah yang pertama. Sebab itu kalau format teks khutbah yang dibuat oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Maidam ni, dia akan letak pada khutbah pertama tu akhir tu ayat. Dia tu ayat tu. Akhir sekali kan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, tu baca ayat. Tu biasa orang panggil sebagai ayat-ayat rukun lah, tapi sebenarnya bukan mesti itu awal pun tak apa. Cuma format dia belakang khutbah pertama tu dia akan bagi ayat auzubillah tu baca ayat. Baca ayat. Maknanya kalau terlepas sebelum tu kata tok khatib khutbah yang ada tu tak ada, paling kurang belakang tu ada dah, sebab dia ikut format dah. Ikut format dah, kena check dah semua sekali lah. Okey. Ayat yang memberi faham maksudnya, ayat itu ada makna yang dipahami dalam bahasa Arab, bukan makna orang faham. Baru ni masa PKP baru ni kan, khutbah di tempat kita dan seluruh Malaysia, dia kata dipendek belaka kan. Kalau Terengganu ni pendek kan. Dia letak paling kurang 7 minit gitu je, dua-dua khutbah 7 minit hingga 10 minit je. Alhamdulillah. Kira benar. Usul masyarakat kira. Ni panjang kat ni. Notos sikit. Timing betul. Supaya tak panjang sangat. Jadi bila begitu, cara kita pendekkan terjemahan ayat pada khutbah pertama hak akhir, ayat pertama kita dah letak. Kalau perasan kan, hak khutbah hak musim-musim PKP ni, khutbah pertama masa alhamdulillah, masa baca ayat tu kan, baca ayat hak akhir penutup khutbah pertama tu tidak baca terjemah. Kan dulu saya terjemah kan, terbuang terjemah. Jadi ada orang telefon tu ustaz jugalah, ustaz bekas pelajar kita ni telefon kata, ustaz orang kata ni ayat ni orang tak faham orang sebab tak ada terjemah. Kan syarat membaca satu ayat yang mufhimah, yang memberi faham. Jadi diingatkan mesti terjemah. Tak, bukan makna memberi faham, makna faham sungguh dengan makna dengan makna kita tahu erti ayat tersebut. Bukan itu maksudnya ayat itu sendiri dah ayat yang lengkap yang sedang memberi faham dalam bahasa Arab. Okay? Kemudian katanya, jadi kita buang terjemah pun tak ada masalah. Orang tak faham tak ada masalah. Yang pentingnya ayat tu dibaca. Wa tusannu ba'da faghariha, dan disunatkan selepas daripada selesai membaca faghari khutbah, lepas selesai baca khutbah tu, qira'atu qaf, membaca surah qaf. Sunat membaca surah qaf. Kalau ikut begitulah, tapi maksud di sini apa dia? Ini antara yang tidak kita tak tampaklah tempat kita. Nabi SAW, antara khutbah Nabi, ini khutbah Jumaat, khutbah Nabi berkhutbah surah Qaf sahaja. Masa khutbah tu baca Qaf. Sebab surah Qaf ni dalam tu ada dah peringatan tentang kehidupan, tentang mati, tentang syurga, tentang surah Qaf. Hak ni hak tak ada buat sini lah. Kalau buat gini orang kata menurut imam ni. Kalau dekat negara Arab setengahnya ada buat lah, tapi jarang. Ni jadi sunnah. Khutbah dia apa, baca bahasa khutbah?
Qaf, surah Qaf. Jadi lepas baca alhamdulillah, baca selawat, ittaqullah tu, amma ba'du, lepas tu baca apa? Ya ayuhan nas, Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhu. Baca surah Qaf sampai habis. Surah Qaf. Jadi ini yang berlaku pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat-sahabat serta sebahagian tempat ada yang, tapi tak ramailah buat gitu. Dan ini dia kata sunat membaca selepas daripada khutbah itu, ataupun ganti ayat nasihat-nasihat khutbah tu dengan dibaca surah Qaf. Kalau tempat kita dari segi orang yang bahasa Melayu ni, orang tak faham mana bahasa Arab ni, mungkin dari segi sampai maksud tu kurang lah. Ada pun orang Arab memang surah Qaf tu memang cukup memberi peringatan, memberi nasihat, dalam tu dah ada belaka. Maka itu panggil khutbah dengan surah Qaf. Maka sunat setelah membacanya, membaca surah Qaf, qiraatu Qaf. Jadi bacanya mana? Dalam khutbah juga. Au ba'daha, au ba'daha, au qiraatu ba'daha. Membaca sebahagian daripada surah Qaf. Kalau tak membaca habis pun, baca sebahagian. Fi kulli jum'atin, pada setiap kali Jumaah, lilittiba', kerana ittiba'. Kerana ittiba'. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada? Okey. Jadi itu yang pertama. Kemudian kata pengarang, wa khamisuha du'aun ukhrawiyyun lil mu'minina illam yata'arrad lil mu'minat. Wa in ke in aja, in sajalah. In saja. Ke ada wa in saja tak? Ada wa in. Wa in. Wa illam yata'arrad tak? Patut itu. Tu wa in jadi ada wa situ jatuh. Wa illam yata'arrad lil mu'minat. Khilafan lil Adra'i walau biqawlihi rahimakumullah wa kadha binahwi Allahumma ajirna minan nar. Ejaan Allahumma pun hak dekat dalam bahasa Arab tu, teks dia tu tinggal salih. Patutnya alif lam dalam tu betul tak? Allahumma ajirna minan nar in qasada takhsisa al-hadirina fi khutbatin thaniyatin littiba'is salafi wal khalafi. Katanya dan kelimanya, doa yang berkaitan akhirat bagi mukmin, sekalipun dia tidak menyentuh bagi mukminat. Bersalahan dengan Azra'i. Imam Azra'i kata kena mukminin dan mukminat. Tak boleh mukminin saja. Walaupun dengan katanya ya rahimakumullah, dikira doa dah. Begitu juga dengan umpama Allahumma ajirna minan nar. Jika dia qasad, dia niat. Qasad tu dia niatkan mengkhususkan para hadirin pada khutbah yang kedua kerana mengikut salaf dan khalaf. Okey. Syarat yang ataupun rukun yang kelima, rukun khutbah, wa khamisuha du'aun ukhrawiyyun, ialah membaca doa berkaitan perkara ukhrawi, perkara akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, dia tu, wal muslimina wal muslimat. Tu baca doa minta perkara-perkara yang berkaitan akhirat bagi mukminin. Okey. Mesti sebut mukminin mukminat ke? Tak. Wa illam yata'arrad lil mu'minat, walaupun tak sebut mukminat sekalipun boleh dah. Sebab doa kepada orang Islam bila sebut mukminin, mukminat masuk sekali dah. Walaupun tak sebut khusus mukminat, dia masuk secara tabak, secara mengikut. Khilafan lil Adra'i, khilafan lil Adra'i, menyalahi bagi Imam Azra'i. Imam Azra'i kata tak kena sebut mukminin mukminat, muslimin muslimat. Makna bukan sebut lelaki saja, sebut orang puan juga. Tapi hak muktamadnya tak syarat sebut orang puan lah. Sebut mukminin, orang lelaki pun, orang puan masuk sekali dalam tu lah.
walau biqaulihi rahimakumullah. Doa tu dikira sebagai doa yang mencukupkan rukun walaupun dengan kata rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kamu sekalian. Ni biasa kan? Ikhwaniyal muslimin rahimakumullah. Jadi ikhwaniyal muslimin rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kamu sekalian. Itu dikira doa dah. Tapi biasa kalau kita pun format biasa, hak biasanya memang doa tu tak belakang sekali, panjanglah pula dipanjangkan doa tu. Wa kadza binahwi Allahumma ajirna minan nar. Begitu juga sah kalau dia baca doa seumpama Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, peliharalah kami minan nar, daripada neraka. Sah. Ni isu apa? Bukan isu lafaz tu, isu pada penggunaan dhamir na. Allahumma ajirna, ya Allah pelihara kami. Dalam bahasa Arab, dhamir na ni dia ada memberi makna seorang. Seorang al-mu'azzim nafsahu. Seorang tapi dia guna sebutan untuk membesarkan diri. Untuk besarkan diri. Macam orang besar kata, kami telah menjalankan kajian. Kami dia seorang, makna dia merefer diri dia, tapi dia kedudukan dia tinggi, dia refer sebagai kami. Kita kadang dia sebenarnya bergantung pada adat lah. Kalau tempat kita ni kadang-kadang kita guna perkataan kita menunjukkan rendah diri. Tak? Macam kanak-kanak, budak-budak di kampung, kita mari seorang je, kita. Itu beza. Tapi dalam konteks bahasa Arab, kalau na kami tu memberi makna mu'azzim nafsah, orang yang membesarkan diri. Pada peletakan asal dia memberi makna na tu ramah. Lil mutakallim wa ma'ahu ghairu. Bila sebut kami, pada asalnya merujuk kepada orang yang bercakap bersamanya ada orang lain. Mutakallim bersamanya ada orang lain. Kami datang ke sini, makna dia bersama rombongan. Fahamnya gitu. Tapi kadang-kadang dia ada memberi makna seorang je. Tak? Allah Ta'ala dalam Quran menggunakan dhamina juga. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan hamba itu daripada orang tekak ni. Kami adakah menunjukkan Tuhan ramai? Tak, Tuhan satu. Ni antara syubhah orientalis dan orang yang tak erti bahasa Arab ni. Dia kata dalam Quran, kalau kita lihat terjemahan, mereka ni biasa tengok terjemahan je. Tengok terjemahan, lepas tu tak mengaji bahasa Arab. We guna. Kami. We. Jadi kami ni macam ramah, mana Tuhan tu ramah? Bukan seorang. Bukan. Penggunaan konteks bahasa Arab bila nahnu, dhamir na ni merujuk kepada sama ada ramai betul ataupun seorang tapi membesarkan diri. Mu'azzim nafsah. Dia membesarkan diri dia. Jadi sini Allahumma ajirna minan nar boleh dianggap sebagai doa in qasada takhsisal hadirin, kalau dia niatkan nak mengkhususkan orang yang hadir, bukan dia niat yes seorang. Itu maksud dia. Kalau dia niat yes seorang, dia baca Allahumma ajirna minan nar, dia niat yes seorang. Hak tu tak jadi doa. Dia kena niatkan doa orang ramai. Terutama paling kurang orang yang hadir, 40 orang yang hadir tu. Barulah dikira doa itu doa yang boleh dianggap sebagai rukun. Jelas ni? Okey, habis. Kemudian kata dia wa fi khutbatin thaniyatin. Bila tu fi baca doa fi khutbatin thaniyah, pada khutbah yang kedua. Kerana khutbah kedua ni lebih sesuai lah, nak menutup orang baca doa. Littiba'is salafi wal khalafi, kerana mengikut perbuatan salaf dan khalaf. Jadi ulama daripada dahulu, sejak zaman salaf, kurun ketiga awal, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini kita kenali sebagai kurun salaf. Hak sahabat Nabi, hak jumpa Nabi, hak jumpa dengan sahabat Nabi, tabi'in, hak jumpa dengan orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi, tabi'in. Mereka itu dipanggil salaf. Ataupun khalaf, golongan selepas daripada itu. Biasanya mereka khutbah, mereka akan baca doa pada khutbah yang kedua. Maka mengikut kepada perbuatan
maka kita pun ikutlah juga. Lepas tu orang tanya, apa tak, kalau tak mengikut boleh tak? Tak mengikut boleh tak? Ni orang tak nak melawan arus semua. Dah nak tak mengikut, nak tak mana? Nak tak depan. Ulama buat tu ada sebab lah. Tak. Wa man yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Siapa yang ikut jalan daripada selain jalan beriman, itu ikut agama. Tak. Tapi maknanya mengikut jalan-jalan orang iman tu ikut apa yang diputuskan oleh sawadul a'zam, majoriti umat Islam. Yang mana bila apatah kalau amalan tersebut menjadi amalan yang diterima oleh ramai, amalan yang diterima oleh ramai dan tidak dipertikaikan. Tiba-tiba kita nak buat pelik. Ni kita bimbang, man syadza syadza finnar. Siapa yang pelik, peliklah dia seorang dalam neraka. Jadi benda yang tidak ada bertentangan dengan kaedah agama Islam, dengan syariat Islam, maka ulama buat secara turun-menurun. Jadi kita ni yang tidak dapat faham lagi dalil, tak faham lagi apa hikmat, apa sebab, apa ilah, kita ikut je lah. Kita ikut. Jadi ada seorang murid ni, dia mari jumpa Tok Syekh. Dia kata, wahai tuan guru, kenapa soalan begini lah, apa kita kena ikut apa yang dibuat oleh ulama dulu tinggalkan? Kenapa kita tak buat benda yang berbeza? Dia tak mau jawab. Dia pun suruh hidangkan teh. Hidangkan air teh. Buat mari hidang. Hidang air teh. Tiba-tiba bila sampai tekor dengan cawan, dia pun pegang tekor, curah dalam cawan. Dia kata, apa buat gitu? Apa pegang tekor, pegang cawan gini? Balik lah. Buat balik. Curah atas tu sikit lah. Bapa minum dengan cawan tu? Minum dengan talang. Talang boleh ada ke? Curah gitu. Tak. Jawab cara tu. Apa ikut orang tu? Orang tengok pegang tekor, curah tuang dalam cawan gitu. Dah apa ikut gitu? Buatlah sendiri reka cara lain. Nampak? Jadi fahamlah dia bahawa ada benda yang sebenarnya kita petikai nampak macam bijak. Nampak macam bijak. Tapi kalau orang tu boleh tahu bukan bijak ni, buat bijak. Nampak tak? Buat bijak pula. Jadi benda kadang-kadang bukan semua soalan, bukan semua pertanyaan tu kita perlu jawab dan macam cara ni tu guru tak jawab, dia tunjuk je. Apa mau curah buat tu? Apa dia pegang, apa pegang tekor gitu, tak pegang balik. Pegang ni muncung, curah kat gitu, boleh tak? Nampak tak? Nampak. Jadi ada benda yang kadang-kadang kita tak faham apa hikmah, apa ilah. Kita sebagai orang yang baru belajar, kita terimalah dulu. Mungkin lama-lama kita faham. Tu juang buat tekor ni yang gini, contohlah. Sama kah? Dalil pun begitu. Okay. Yang menjadi gitu apabila mereka faham ulama ni macam dia sendiri. Mereka faham macam ulama tu macam dia. Bangun tidur tengok handset. Lepas tu update status, upload Facebook. Baca masa exam baca, masa study baca, dia faham gitu. Dia tak tahu pada ulama ni malam tidurnya kurang, bahkan berpuluh-puluh tahun tak pernah letak tok belakang di atas tempat tidur. Makna tidur sekadar nyanda. Pula mengaji pula bukan mengaji maknanya sambil-sambil saja. Bahkan hak lain tu sambil-sambil. Nampak? Dia faham, bila dia faham, dia tak faham, dia ingat ulama macam ni, maka dia boleh letak diri dia. Ni ulama ni tak betul, ni tak betul. Akhir seorang dia je betul. Okey. Habis. Kemudian mana tadi? Litiba'is salafi wal khalaf. Wad-du'a'u. Kemudian kata pengarang, wad-du'a'u lis-sultani bi khususihi la yusannu ittifaqan illa ma'a khashyati fitnatin fayajibu wa ma'a adamiha la ba'sa bihi haitsu la mujazafata fi wasfihi
wala yajuzu wasfuhu bi sifatin kadhibatin illa li daruratin. Doa untuk sultan dengan khusus kepadanya tidak disunatkan dengan ittifaq, dengan sepakat, melainkan serta takut fitnah, maka ianya wajib. Serta ketiadaan sunat itu tidak mengapa dengannya, tak kena tu. Serta ketiadaan fitnah, serta ketiadaan takut, takut fitnah. Bukan serta ketiadaan sunat. Serta ketiadaan sunat tu buat terjemah kita ni lah. Dia kata serta ketiadaan sunat itu tidak mengapa dengannya. Bukan serta ketiadaan sunat. Dia kata wa ma'adamiha ay adami khasyati fitnatin. Jika ketiadaan serta ketiadaan takut fitnah tidak mengapa dengannya, maka hukumnya harus. Sekira-kira tidak mendalam pada mensifatkannya, jangan lebih-lebih lah katanya. Tidak harus mensifatkannya dengan sifat yang bohong, melainkan kerana darurat. Masuk pula dalam masalah pembicaraan doa ni. Kata pengarang, wa du'a'u lis-sultani bi khususihi la yusannu ittifaqan. Doa kepada sultan secara khusus tidak disunatkan secara ittifaq. Apa maksud? Doa secara khusus, sebut nama sultan sahaja. Sebut nama sultan sahaja secara khusus, itu tidak sunat secara ittifaq. Makna tidak datang kesunatan. Makna buat tu tak ada boleh pahala lah. Sunat kata tak sunat lah. Kalau kata tak sunat, sebab bila sunat ini buat boleh pahala, kalau tinggal tak ada apa-apa. Tidak disunatkan secara ittifaq illa, ada qaid lagi. Sebut contoh. Macam contoh dia bagi apa ni, Allahumma dia kata Allahumma unsur Sultan Abdul Hamid ke apa, ikutlah doa. Allahumma arham maulana, Allahumma waffiq maulana Sultan Abdul Hamid. Contoh. Jadi sebut khusus nama sultan tu semata-mata tidak sunat illa ma'a khasyati fitnatin, kecuali jika bimbang berlaku fitnah. Kalau tak sebut ni orang ambil nama. Tok Khatib ni tak baca doa ke sultan, maka fayajibu, maka jadi wajib lah. Jadi wajib. Wa ma'a adamiha la ba'sa bihi, dan beserta ketiadaan takut fitnah, maka hukumnya la ba'sa bihi, tak ada masalah. Hukumnya boleh, harus. Makna baca doa pada sultan ni harus. Tapi kalau lihat kepada sebahagian athar pada para salafus soleh, dah ulama-ulama yang sufi, para salafus soleh, orang tanya, dia kata, kalau kamu ada doa mustajab, apa yang kamu doakan? Kalau aku ada satu doa mustajab, aku akan doakan supaya Allah Ta'ala menolong, Allah Ta'ala merahmati kepada Amirul Mukminin, kepada hakim. Dia tanya, apa kena doa kepada ketua negara? Idza salahal hakimu salahar ra'iyah. Kerana bila hakim ketua baik, akan baiklah rakyat. Tengok macam mana jauhnya pemikiran para ulama ahlillah ni. Tidak fikir sekadar laknatlah si fulan. Kenalah kepada si fulan bala. Biarlah dia jadi papa ke dana. Tak, ulama fikir benda jauh lagi. Dia kata, kalau aku ada doa yang mustajab, aku akan simpan untuk wali al-am, kepada hakim, kepada ketua negara. Sebab apa? Sebab bila ketua, kepala negara, kepala masyarakat ni baik, rakyat akan baik juga. Ini orang yang hatinya penuh dengan mahabbah, penuh dengan kefahaman terhadap sunnah Rasulullah SAW, tahu apa kaitan. Macam mana nak pemimpin baik kalau rakyat tak baik? Maknanya kalau pemimpin baik, makna dengan sendirinya rakyat akan jadi baiklah. Maka dia kata kesan besar. Kalau pemimpin baik, kesannya akan
rakyat akan nak kata baik belaka payahlah. Rasulullah SAW zaman Nabi pun ada berlaku maksiat, tapi dia tidak benda yang zahir, bukan benda yang tersebar, bukan benda yang mana menyebabkan huru-hara negara tak, tapi makna suasana tu elok orang panggil. Nak jadi semua 100% mukmin bertakwa belaka payahlah. Cuma benda itu orang kata suasana yang harmoni dan suasana takwa. Waktu nak baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Jadi dia kata wa ma'a adamiha la ba'sa bihi. Kalau tanpa ada bimbang takut fitnah, maka tak ada masalah. Bahkan kalau doa benda-benda yang baik, doa kebaikan, sebahagian ulama menggalakkannya pula. Haitsu la mujazafata fi wasfihi, sekira-kira jangan melampau-lampau. Mujazafah ni makna pukul rata, borong. Mujazafah ni makna kira borong sekali. Kata habis. Makna boleh kita kata mujazafah ni juga makna mubalaghah, melampau-lampau. Melampau ni tak boleh lah, haram. Haram. Melampau-lampau ni haram. Puji mana? Puji pemimpin dalam khutbah. Dalam khutbah kalau ceramah politik lain. Itu ikut nak cakap benda pun. Ni dalam khutbah nampak? Puji pemimpin. Secara melampau-lampau itu haram. Tak? Dah kita pada tak ada dia doa, ya Allah rahmatilah, berikanlah, tolonglah abdikan sultan, tolonglah hamba-Mu ni. Bukan hamba saja, rakyat-rakyatnya. Rakyat-rakyatnya. Jadi sebenarnya lepas ni dia akan sebut. Jadi jangan melampau-lampau. Berlaku pada zaman Mesir zaman dahulu. Profesor Dr. Taha Hussein ni seorang ulama yang dikira kita cendia kawan Mesir lah. Dia dalam bidang bahasa. Dia pergi balik daripada dapat PhD daripada Sorbonne University di Perancis. Maka dia balik, dan dia ni dihantar oleh kerajaan Mesir ketika itulah. Tak silap Jamal Abdul Nasir je. Zaman tu lah. Zaman Abdul Nasir lepas pada itulah. Maka hebatlah dia ni. Hebatlah keluarlah ni. Dia ni ditaja oleh kerajaan balik khidmat sebagai ulama yang diiktiraf. Satu hari ketika khutbah, Tok Khatib orang lain, bukan dia, orang lain. Tok Khatib khutbah, masa tu Presiden Mesir ada, Taha Hussein pun ada. Taha Hussein ni ramai ada beberapa dia punya kenyataan yang dikritik keras oleh ulama Islam. Sebab ada dia macam terpengaruh dengan orientalis sikit. Ada beberapa kenyataan dia yang mana bercanggah dengan akidah. Maka dia masa Tok Khatib tu naik, Tok Khatib tu puji kepada presiden. Dia kata ma abasa wa ma tawalla an ja'ahul a'ma. Ma abasa wa ma tawalla an ja'ahul a'ma. Surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla, surah itu cerita pasal Rasulullah mari Abdullah ibnu Ummi Maktum kepadanya kan. Maka Allah Ta'ala tegur Nabi. Allah Ta'ala tegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermasam muka dan dia berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta, iaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Allah Ta'ala tegur secara elok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu Rasulullah bukan merendahkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ni tengah cakap dengan pembesar Quraisy, tengah dakwah. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum mari tengah percakapan, macam putuslah. Macam tengah orang cakap ni, dia mari litang. Jadi tapi Allah Ta'ala tegur dengan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tok Khatib ni kata
baiknya presiden kepada Taha Hussein. Taha Hussein buta. Taha Hussein ni buta. Ma'abasa wa ma tawalla an ja'ahul a'ma. Nak kabur ke presiden ni, dia tak berpaling, dia tidak merasa muka bila datang kepadanya Taha Hussein. Taha Hussein ni buta. Jadi Syekh yang ada ketika itu, Ana lupa dah nama dia apa. Ingat nama? Ada Syekh yang terkenal lah, Syekh Hadi ketika itu bangun. Dia bangun, dia kata, ayuhan nas a'idu salatukum fa innal khatib qad kafar. Wahai manusia, ulang semula semayang. Ulang semula semayang khutbah tu, kerana khatib ni kafir. Sebab apa? Apa yang dimaksudkan oleh Tok Khatib ni, kalau faham bahasa Arab faham. Tok Khatib ni nak kata Rasulullah, dia guna ayat yang sama, yang mana Allah Ta'ala turun pada Rasulullah, tegur orang. Dia boleh kata presiden tu dak buat macam Nabi, bahkan lebih baik. Kufur lah. Kufur kata. Tak. Ma'abasa wa ma tawalla an ja'ahul a'ma. Dia nak kata kepada presiden ni, dia guna ayat Quran itu. Ni sindir. Oh, sindiran ni kalau orang faham bahasa Arab, faham lama, memang sindir. Dan benda ni tak boleh kita kata kepada Rasulullah gitu. Walaupun tak secara direct. Itu sindiran je lah. Kata a'idu salatakum fa innal khatiba qad kafar. Bayang mula khatib ni kafir. Jadi kerana apa berlaku gitu? Tujuan nak mengapu. Presiden duduk depan, tujuan nak mengapu. Tapi bila kita, alhamdulillah lah, makna tahap pengampuan, tahap mengampu, Allah Alam, tak ajalah dengar kat Malaysia ni seteruk gitu. Tapi kalau negara-negara Arab, terutamanya khatib-khatib yang memang fasih berbahasa ni, khutbah ni kadang-kadang, tapi nasib baiklah dalam khutbah tu kita tak, tapi khutbah dalam percakapan lain, Allah Akbar, memang kita dengar tu memang kata kipas betul-betul. Tak pakai kipas dah, ekong terus. Ekong terus. Nampak tak? Ala kulli hal, nasallallahu alaihi wasallam. Tak jauhlah. Apabila itu dia kata, apa dia kata ni? Haitsula mujazafata, sekira-kira tidak melampau-lampau pada mensifatkan. Jangan mensifatkan benda hak tak patut, hak lebih-lebih. Wala yajuzu wasfuhu bi sifatin kadhibah, dan tidak harus mensifatkan ketua negara tadi dengan sifat yang bohong. Dia tak ada, dia tak baik, kita kata dia baik. Dia apa nama ni? Dia zalim, kita kata dia adil. Tak boleh. Tak boleh. Ni makna benda ni berlaku lah ni. Berlaku pada sejarah-sejarah Islam ni. Sebab itu ulama tulis ni. Boleh naik pakak. Naik pakak jadi ni jadi tu. Bisifatin kadhibah illa li daruratin, kecuali kerana darurah. Jadi antara Imam Ghazali sebut, antara tanda ulama akhirat dengan ulama dunia ni, mereka ulama dunia ni makna mencari-cari untuk al-qurb minal gulah, dekat dengan pemimpin, mencari-cari ruang untuk dekat dengan pemimpin. Tujuan apa? Tujuan untuk maslahah diri lah. Kalau tujuan untuk maslahah ummah lain, dia berbaik dengan pemimpin, tujuan apa? Tujuan dia ada nak akad satu proposal atau satu perancangan untuk bantu orang, untuk bantu agama, itu lain cerita. Tapi untuk diri sendiri, Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia amat tekan dengan masalah ni. Illa li daruratin, kecuali kerana ada darurah. Ada darurah. Maknanya kalau kita tak puji, menyebabkan kita pula susah lagi. Kita pula susah. Molek-molek duduk bandar, pergi atas duduk di pula. Nampak tak? Wa yusannu du'a'u li wulati sahabati qat'an wa kadha wulati muslimin wa juyushihim bis salahi wan nasri wal qiyam bil adli.
Wa dhikrul manaqibi la yaqta'ul wila'a ma lam yu'addu bihi mu'ridan 'anil khutbati. Wa fi at-tawassuti yushtaratu alla yutilahu italatan taqta'ul muwalata kama yaf'aluhu kathirun minal khutaba'il juhal. Sunat doa bagi ketua-ketua sahabat dengan jazam. Dengan jazam mana? Tanpa khilaf. Dengan jazam, qat'an, tanpa ada khilaf. Begitu juga bagi ketua-ketua orang Islam dan tentera mereka dengan kebaikan dan pertolongan dan mendirikan keadilan. Menyebutkan keistimewaan ulama. Tidak keistimewaan ulama. Al-ulah ni bukan ulama, umara, pemimpin. Wa dhikru manaqib, bukan. Bukan ulama ni. Manaqib ni mana? Ini nak terjemah manaqib ni. Manaqib ni makna apa nama ni kita panggil sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat terpuji. Wa dhikru manaqibi. Menyebut manaqib makna sifat-sifat terpuji. Siapanya? Sifat terpuji pemimpin lah. Isu kita pemimpin ni kan. Menyebut sifat-sifat ataupun manaqib dia ni baik, dia ni menyebut keistimewaan. Bukan ulama tu bukan ulama. Keistimewaan ulah tadi, pemimpin. Tidak memutuskan mualak khutbah selama tidak dikirakan dia berpaling dari khutbah. Di dalam tawassut ni, tawassut kan nama kitab tu. Tulis apa tu? Wafi tawassuti. Wafi tawassuti, pada pertengahan tu tawassut. Tawassut makna di dalam pertengahan, makna hak pertengahannya kalau kita nak buat secara jangan panjang sangat, secara tawassut, secara pertengahan. Tu tulis mana tu? Yang Indon mana Indon? Ditulis wa fi tawassuti tersebut disebut dalam tawassut. Kalau tawassut tak ajin nak wa fi tawassuti. Macam nak sebut nama kitab, tapi nama kitab tawassut ni kita tak ajar dengar. Al-Wasit adalah yang bagi Imam Ghazali. Ini nak cover gini. Tadi italah. Italah makna panjang, kita memanjangkan. Wa fi tawassuti, dan pada pertengahan. Kalau kita nak sebut apa nama ni, secara pertengahannya disyaratkan bahawa jangan memanjangkan panjang yang memutus mualah. Ada tulis tu tawassut apa? Tak. Tawassut. Kalau wasit adalah al-wasit. Wa fi tawassuti. Tapi nampak perbuatan dia di sini pula terjemah dia kata dalam tawassut juga. Di dalam tawassut disyaratkan dia tidak memanjangkannya sebagai panjang yang memutuskan mualat. Jangan panjang yang putus mualat. Putus mualat ni kadarnya janganlah panjang sangat, lebih daripada kadar 2 rakaat sembahyang hak paling kurang, sembahyang hak paling pendek, seperti mana yang diperbuat oleh khatib-khatib yang jahil. Okey, apa dia kata sini? Sikit lagi dia kata mana tadi? Wa yusannu ad-du'a li wulati sahabati qat'an. Disunatkan kita berdoa kepada pemimpin-pemimpin sahabat secara qat'i. Abu Bakar, Uthman, ada wardallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Tu doa secara khusus tu disunat. Wa kadza li wulati muslimin, begitu juga pada pemimpin-pemimpin orang Islam. Ni sunat kan? Jadi hak kita baca dalam doa bukan masuk hak tadi tu. Hak tadi tu hak melampau-lampau puji, hak kata puji siapa sebut sebut melampau-lampau tu. Hak ni hak kita baca doa kepada sultan, kepada pemimpin-pemimpin,
Itu termasuk daripada wa kadza li ulatil muslimin wa juyushihim, tentera-tentera mereka, bis salahi, kita doakan dengan kebaikan. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikkan pemimpin-pemimpin kami. Wan nasri, kemenangan kalau pergi perang. Wal qiyami bil adli, dan menegakkan keadilan. Moleklah doa ni, sunat doa. Supaya pemimpin-pemimpin melakukan keadilan. Okey, habis. Wa dzikrul manaqibi la yaqta'ul wila, dan menyebut sifat-sifat terpuji bagi pemimpin ini tidak memutuskan wala. Wala khutbah tu tak putus. Tidak putus. Sebut dia ni buat gini-gini, tu tidak memutuskan. Malam yu'ad bihi mu'ridan 'anil khutbah, selagi mana tidak dikira dia berpaling daripada khutbah. Lagi mana orang anggap masih khutbah lagi. Tapi kalau cakap macam jadi cerita lain tu, cerita pasal ceramah pasal riwayat hidup pula, tu dah lain ceritalah. Selagi mana tidak dianggap sebagai berpaling daripada khutbah. Wa fit tawassuti, pada tawassutnya, yushtaratu, pada pertengahannya disyaratkan alla yutilahu italatan taqta'un muwalata, jangan dia panjangkan sebagai panjang yang dapat memutuskan muwalat. Ulama letak kadar 2 rakaat yang paling ringan. Kama yaf'aluhu kathirun minal khutaba'il juhal, sebagaimana yang diperbuat oleh ramai di kalangan tok-tok khatib yang jahil-jahil pada zaman musannif cerita pada zaman dia lah. Wa qala syekhuna wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cuma tengok baliklah tu wa fi tawassuti. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Ada nak tanya?